wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Badar adalah peristiwa yang besar bagi umat Islam. Dan dengan peperangan Badar, maka zahirlah Islam itu di seluruh dunia. Bermula daripada peperangan Badar, bermakna cahaya Islam semakin berkembang. Dan telah diceritakan bagaimana satu orang sahabat yang bernama Uqashah ibnu Mihsan, yang mana ketika mana sahaja dia berperang maka patah pedang dia. Lalu Nabi SAW mengambil sebatang kayu memberi kepada Uqashah. Dan itu hanyalah kayu sahaja. Namun bila mana sahaja kayu itu diberi kepada Uqashah, lalu kayu itu digegarkan. Kemudian bertukar menjadi pedang. Maka inilah mukjizat Nabi SAW. Dan dalam perang Badar juga, satu orang sahabat yang bernama Mu'az ibn Umar, tangan dia terpotong. Maka hampir-hampir putus. Yang menyebabkan tangannya tidak jatuh ke tanah adalah sebab ada lagi kulit yang bersambung. Maka berlari-lari dia kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah meludahnya, lalu menampalkan kembali tangannya, maka menjadi tangannya seperti sedia kala. Inilah mukjizat Nabi SAW ketika berlakunya dalam perang Badar. Dan Nabi SAW bercakap di hadapan mayat-mayat musyrikin Makkah yang telah yang menentang Nabi. Diletakkan dalam satu tanah, satu lubang yang besar, dicampakkan ke dalam itu satu orang demi seorang. Lalu Nabi pun sebut nama, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Betul tak yang aku kata? Sebagaimana yang telah dikatakan, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan aku ini benar. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mu cakap dengan si mati? Kata Rasulullah, ya. Mereka mendengar percakapan aku, tapi mereka tidak boleh menjawabnya. Dan tentera Badar adalah orang yang diampunkan dosa oleh Allah. Maka semua 313 orang ini adalah ahli syurga. Dia buat apa saja, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Maka sesungguhnya Allah Taala mengampunkan dosa mereka. Buatlah apa saja. Ini ahli tentera Badar. Maka berlakulah tentera Badar ini, salah seorangnya ada bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah telah melakukan satu kesalahan besar. Antara kesalahannya adalah dia membocorkan rahsia Nabi ketika mana Nabi nak memerangi orang-orang musyrikin Mekah. Maka Sayyidina Umar cukup marah, tapi Nabi memaafkan dia kerana sesungguhnya dia adalah tentera Badar. Dan selepas daripada peristiwa Badar ini jugalah Al-Abbas yang dia ini jadi tawanan perang. Kemudian dia pun balik ke Mekah. Balik ke Mekah, akhirnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas adalah pak saudara Nabi. Wa fiha kharaja Abbas min Mekah. Dia lepas dapat, dia jadi tawanan perang, akhirnya dia tebus. Bila dia tebus, dia dibebaskan. Baliklah dia ke Mekah. Bila dia duduk di Mekah, dia cerita kisah Rasulullah ini. Lalu ahli keluarga dia, satu keluarga masuk Islam, dia pun keluar daripada Mekah pergi jumpa Nabi SAW. Wafiha, dan pada peristiwa perang Badar ini juga aslama Abu Sufyan. Kesan daripada perang Badar ini, Abu Sufyan masuk Islam. Wa zaujuhu, dan juga isterinya Hindun. Dalam bahasa Arab, zaujun ni suami, zaujun juga isteri. Maka dan isterinya Hindun. Hindun ni siapa? Maknanya Hindun ni orang yang sangat memusuhi Nabi SAW, namun akhirnya masuk Islam. Wa nada munadi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyeru, mengatakan, man dakhalal masjid fahuwa amin.
Sesiapa yang masuk dalam masjid maka dia itu dalam keadaan aman. Nah, wa man dakhala daru Abi Sufyan, siapa yang masuk dalam rumah Abi Sufyan dia selamat juga. Wa man aghlaqa alaihi babu fahuwa amin. Maka siapa yang tutup pintu-pintu dia maka dia aman juga. Ketika mana Nabi nak membuka kota Mekah, ni peristiwa kota Mekah. Ketika mana Nabi pergi ke Mekah dengan bala tenteranya itu, pergi ke kota Mekah, maka orang-orang Mekah rasa takut. Akhirnya dia lari. Bila lari saja, Nabi kata siapa yang masuk dalam Masjidil Haram selamat dia. Dan siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan pun selamat. Siapa yang tutup pintu tak keluar daripada rumah pun selamat, Nabi kata. Walamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayru ila Mahr Zahran, maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke satu tempat yang bernama Mahr Zahran ini, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, law amauta bi Abi Sufyan, bagaimana kalau kamu perintahkan suruh pergi panggil Abu Sufyan. Fahabasa, kemudian tahan dia ala tariq, di tengah jalan. Maka Nabi suruh, kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau panggil Abu Sufyan. Maka akhirnya Abu Sufyan itu ditahan. Fahabasa ala tariq, maka ditahan di tengah perjalanan. Fahabasahu Abbas, yang menahan itu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas yang baru masuk Islam itu tahan bil mudhiki dunal araq, di tempat di jalan yang sempit tanpa pokok-pokok. Arak ni pokok arak, tak ada pokok. Tahan dia. Wa ma'ahu Hakim Ibn Hizam, bersama Al-Abbas itu Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam ini tahan panglima dia nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni panglima musyrikin Mekah. Masa perang Badar dulu, maknanya Abu Sufyan lah yang jadi panglima perang sana. Maka masa perang Khandaq pun begitu juga, Abu Sufyan jadi panglima perang. Tapi dalam lepas pada pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Jadi macam mana kisah Abu Sufyan masuk Islam? Maka ketika mana Nabi nak membuka kota Mekah, akhirnya dipanggil Abu Sufyan, dan Al-Abbas tahan Abu Sufyan. Tahan Abu Sufyan di satu jalan yang sempit, duduk atas bukit. Duduk atas bukit, dan Al-Abbas dengan Hakim Ibn Hizam tahan Abu Sufyan. Kemudian wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla qabilatin an takuna 'inda ra'yatin sahibuha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap kabilah mesti ada padanya itu satu panji. Ra'yah ni panji ataupun bendera yang dipegangnya. Ada tuan yang pegang tadi. Wa tazharu ma ma'aha minal quwwah wal 'addah, dan untuk menzahirkan apa yang ada bersamanya daripada kekuatan Islam dan juga kelengkapan. Uddah ni kelengkapan, kuwah tu kekuatan. Jadi Al-Abbas ini tahannya Abu Sufyan, duduk kat jalan satu tempat yang sempit, duduk atas bukit. Rasulullah suruh bala tentera berjalan. Berjalan, pasukan tentera berjalan. Jadi dia di atas bukit, dia tengok pasukan tentera Islam. Maknanya dia panglima perang, dia nombor satu, dia menteri pertahanan. Gitu. Maknanya bahagian tu, bahagian perang, bahagian musyrikin Mekah. Jadi dia tengok tentera Islam, Rasulullah sengaja tahan dia. Tahan, duduk di atas bukit. Rasulullah suruh kabilah datang, jalan tadi. Dengan apa? Dengan dibawanya bendera tadi. Wa tazawu ma ma'aha min al-quwwah wal 'uddah fa ja'alat qabailu tamur Qutaibah. Maka mulalah, jalan ni bermakna mulalah kabilah tadi berjalan satu batalion. Qutaibah ni satu pasukan jalan. Jadi Al-Abbas dia tengok, oh ni pasukan Islam ni, nak takut juga dia. Wa hum yukabbiruna salasan, sambil berjalan sambil takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar takbir, takut Abu Sufyan. Sambil jalan sambil takbir dengan kuat. Kita selawat pun slow. Allah, assalamualaikum. Slow dah aku. Tu jadi ngatuk mayat dah mangat langsung. Maka dan Abu Sufyan yang suruh ilaihim, dan Abu Sufyan tengok tentera Islam.
Al-Abbas tahan Abu Sufyan di atas bukit. Dia daripada bawah bukit tengok kan apa ni berjalan para tentera Islam. Maka dia pun tengok. Tengok kepada tu. Wa yas'alu anhum, maka Abu Sufyan tu tanya Al-Abbas, ini pasukan mana ni? Tanya. Summa marat, kemudian berjalan pula Qutaibah satu batalion Al-Hadra yang pakai baju hijau. Khadra fiha, adanya dalam pasukan ini ada alfan 1000 darin 1000 pasukan yang memakai pakaian baju besi. 1000 pasukan berkuda. Oh, tengok. Maka ada 1000 campur yang berkuda berjalan kaki, 1000 yang ada pakaian baju besi. Wa fihim Rasulullah, dalam pasukan itu ada Rasulullah. Wa ashabuhu muhajirin wal ansar, dan ada juga sahabat Nabi yang terdiri daripada muhajirin orang Mekah dan juga orang Ansar orang Madinah. Wa fiha rayad, dan dalam pasukan tadi ada bendera-bendera, wal alawiyah, alawiyah pun bendera juga, jamak pada lewat. Baik panji-panji ma'akulli batnin, pada setiap perut, min butuni Ansar, daripada perut-perut Ansar. Dia selit kat perut dia. Masing-masing semua ada bendera tadi. Wa hum fil hadid la yara minhu ila al hadid. Dan mereka pakai baju besi tadi, nampak semuanya macam maknanya penuh dengan baju-baju besi mereka berjalan tadi. Tak ada yang lain, nampak besi saja. Mereka baju besi. Lalulah dalam keadaan macam itu. Wali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar al-Khattab pula ketika itu pula ada fiha, dalam pasukan 1000 orang tadi, zajalun, maka menjerit ataupun berteriak bisautin alin, dengan suara yang tinggi. Lalu dia kata Ruwaida yalhaqu awwalukum wa akhirukum. Maknanya Ruwaida ni mana slow kan. Biar orang belakang ni dapat bersama orang yang orang awal dengan belakang kamu, orang belakang biar bersama dengan kamu. Maka katanya Sayyidina Umar. Qala Abu Sufyan tengok di atas, Allah hebat tentera Islam. Berjalan ramai-ramai gitu. Kata Abu Sufyan, subhanallah. Dia kejut. Abu Sufyan siapa? Panglima perang musyrikin. Jadi panglima perang musyrikin tengok tentera Islam jadi takut dia. Takut, dia pun kata subhanallah ya Abbas. Kan dia Abbas tahan dia. Abbas saja tahan suruh tengok tentera Islam. Ya Abbas, man haula, siapa mereka itu? Qala haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia pasukan Rasulullah. Faqala ma li ahadin biha ulahi kibala wala taqata. Oh, kalau macam tiada bagi seorang pun bagi mereka itu yang dapat menghadapi ataupun dapat mengatasi. Oh, dah boleh lah. Tak boleh nak lawan dah pasukan ni katanya. Wallahi ya Abu Fadl, demi Allah wahai Abu Fadl ni Al-Abbas, laqad asbaha Malik ibnu akhika al-yawm aziman. Anak saudara kamu tu Muhammad Rasulullah, Al-Abbas saudara Nabi, anak saudara kamu dah jadi bagaikan raja yang agung. Bagaikan raja. Katanya Al-Abbas, wahai Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, itu bukan raja lah, innahan nubuwah, itulah kenabian. Lebih ada raja lagi. Faqala na'am, betul katanya. Walamma hadza Sa'ad ibn Ubadah, lalu datang Sa'ad ibn Ubadah jumpa Abu Sufyan. Katanya, ya Abu Sufyan, al-yaumal malhamah, hari ini ada hari peperangan. Habislah puak-puakmu, habis lah, kena bunuh belaka. Al-yau tastahillu Ka'bah, hari ini maknanya dihalalkan Kaabah. Maknanya dia boleh berbunuh depan Kaabah. Walamma hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tak kali datang Rasulullah kepada Abu Sufyan pula, kepada Abu Sufyan, akhbarahu bima qala Sa'ad, maka Nabi pun kata dengan barang yang dikatakan oleh Abu Sa'ad tadi. Dapat Sa'ad ibn Ubadah tadi. Sa'ad ibnu Ubadah.
Nabi kata gitu. Hari ini juga hari ini adalah hari hanya kalau Sa'ad ibn Ubadah dia kata hari ini adalah hari peperangan, tapi Rasulullah kata juga, tapi Rasulullah tak kata gitu. Wa nasyaduhu rahim, dan menyuruh kepada kasih sayang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Abu Ubadah kata gini, al-yaum yaumul mulhamah, hari ini hari peperangan. Tapi kata Rasulullah, al-yaum yaumul mulhamah. Mulhamah ni hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Yu'azzullah Quraisyan, Allah memuliakan orang Quraisy. Wa yauma tuqsa fihi al-Ka'bah, dan Allah Taala memakaikan padanya Ka'bah. Maknanya Allah Taala melindungi Kaabah, maka Kaabah tidak boleh bertumpah darah. Dan hari ini hari yang Allah Taala hari rahmat, hari kasih sayang. Nabi SAW masuk Mekah ala naqah, bersama dengan kuda pula, unta yang bernama Al-Qaswah. Naqah tu unta. Maudapan Usamah ibn Zaid, dan duduk depan, Usamah bin Zaid duduk belakang, khalfahu belakangnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul Fath, maka Rasulullah masuk dalam Mekah membaca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, sampai habis Nabi baca surah Al-Fath. Dakhala min nahiyatil kada, Nabi pun masuk dari pihak nama tempat kada tadi, dan Nabi memakai alaihi imamah sauda, Nabi memakai serban warna hitam. Serban Nabi ada warna hitam, warna putih, warna hitam. Tapi Nabi pakai makna serban warna hitam. Wa di'al ra'sahu syarif ala rahlihi, dan diletak ke atas kepalanya yang mulia, atas tunggangan Nabi, tawadhu'an lillahi ta'ala, kerana tunduk kepada Allah Ta'ala. Hina ra'a, ketika mana Nabi melihat min fathillah, daripada pertolongan Allah, pembukaan Allah, yakni pembukaan Allah, wa kasrati muslimin, dan ramai orang Islam, dan Allah Ta'ala wa anna ahallalahu baladahu, dan Allah Ta'ala membebaskan negeri tadi, negeri Mekah. Negeri Mekah, walam yahulluhu li ahadin qablahu, tak ada orang yang boleh membebaskan sebelum pada ni, wala li ahadin ba'dahu, dan tak ada orang lagi yang boleh lepas pada ini yang membebaskan Mekah. Wa huwa yaqulu, lalu Nabi mengatakan, Allahumma innal 'aisha 'aishal akhirah, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Dan Nabi SAW liwa'uhu abyad, bendera Nabi warna putih. Wa amara sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yakuffa aydiyahum, Nabi larang, Nabi suruh sahabat-sahabat, tahan tangan kamu, jangan bunuh orang. Wala yuqatilu illa man qatalahum, jangan kamu bunuh orang kecuali orang yang nak membunuh kamu saja. Nabi masuk Mekah, buka kota Mekah, Nabi masuk dengan bala tentera, pemimpin pasukan, panglima perang dia tengok saja takutan, tak berani. Tapi Nabi tak balas. Nabi kata kepada orang sahabat, jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang kecuali kalau dia melawan saja. Falamma intaha sallallahu alaihi wasallam, ketika mana saja Nabi sampai ke ilal Kaabah, bila saja Nabi sampai ke Kaabah, istaslama rukna, Nabi istislam, iaitu Nabi angkat tangan. Maknanya istislam kepada maknanya al-ruknu bimehjanihi, mehjan ni aja tengok dah orang Yaman. Orang Yaman kan dipegang macam badik ya, macam pisau je belok gitu lah. Itu mehjan lah. Dengan senjatanya. Kemudian Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar, fakabbara. Nabi bertakbir, fakabbara muslimun, maka orang Islam pakai takbir ramai-ramai. Bitakbirihi, dengan takbir tadi, dengan takbir Nabi tadi, orang ikut, hatta irtajat Makkah kat takbiran, sampai bergegar, bergema Mekah dengan takbir. Sahabat Nabi kalau takbir bergema, kita selawat nyata mata. Bergema. Lalu bila bergema tadi, hatta asyara alaihi salatu wassalam an uskutu, sampai Nabi beri isyarat, slow,
Dah berhenti, Nabi suruh berhenti. Khairat takbir kuat. Masa tu di mana? Di Mekah. Lari orang-orang Mekah tak berani. Wal musyriku fawqal jibal. Orang Mekah lari dengan takbir naik atas bukit. Lari takutan. Masa Nabi masuk, Nabi yang zuru, dan mereka tengok dari jauh. Fatafa bil baiti, orang Islam pun tawaf di Baitullah. Tak berani nak buat benda. Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Abbas pun berkata, daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, Nabi masuk hari ke Mekah pada hari pembukaan tadi, alal Kaabah, dalam Kaabah tadi, salasumi'ata wasituna sanaman, ada 360 berhala dalam Kaabah. Dalam Kaabah tu, bukan dalam Kaabah, keliling Kaabah ada apa? Ada 360 berhala. Akhdam. Cara doa akhdam ni maknanya apa dia? Menghanjak dengan kaki tadi. Boleh kata menghanjak dengan kaki-kakinya. Bil rasas, maknanya dengan rasas ni bukan peluru, rasas ni dengan senjata-senjata yang dia bawa. Pakai gang katok. Dengan 3 katok habis berhala. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datangnya Nabi. Nabi datang, wa ma'ahu qadib, bersama Nabi ada sebatang tongkat pendek. Faja'ala yahwi bihi ila kulli sanaman, maka jadilah jatuh dengannya kepada setiap berhala daripadanya. Fayakhiru liwajhi, sehingga tersembam pada wajahnya. Maksudnya apa? Nabi ada satu tongkat pendek, Nabi tunjuk daripada jauh. Tu berhala depan tu Nabi tunjuk. Nabi buat gitu. Jatuh berhala. Sahabat Nabi pakai katok-katok gitu. Bila Nabi mari pakai berhenti belaka. Nabi pun kok demuk jatuh. Jatuh. Itu mukjizat Nabi. Jatuh pakai lah tunjuk dengan qadib, dengan tongkat gitu saja. Sambil itu Nabi kata, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang saja kebenaran, hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan adalah lenyap sama sekali. Inilah maknanya. Macam mana cerita dia? Nabi selepas daripada peperangan Khandaq, selepas daripada peperangan Khandaq, kemudian Nabi nak pergi Mekah. Bila Nabi nak pergi Mekah, mereka halang. Nabi nak buat ibadat, mereka halang. Maka kena pergi tahun depan sekali lagi. Maka kali ini Nabi pergi tahun depan sekali lagi. Nabi pergi bawa bala tentera. Bila bawa bala tentera, akhirnya Abu Sufyan tengok takut. Maka Al-Abbas tahan Abu Sufyan, tengok tentera Islam dari jauh. Maka bila Nabi datang saja, bukan nak perang pun, masuk tawan gitu je. Dia bala tentera Nabi, orang lari ketakutan. Nabi kata siapa yang masuk dalam rumah tidak ada apa-apa, tidak diselamatkan. Diselamatkan. Siapa yang masuk dalam rumah, siapa yang masuk dalam masjid, tidak ada mengapa, tidak akan dibunuh. Siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, rumah Abu Sufyan, pemimpin dia masuk dalam rumah Abu Sufyan, tak ada apa-apa, selamat. Siapa yang lawan, bolehkah kena bunuh. Tapi kalau tak lawan, serah diri, jangan bunuh, Nabi kata. Hari sekali yang boleh masuk dalam rumah, masuk dalam rumah. Yang di rumah lari Abu Sufyan, yang masuk dalam masjid, masuk masjid. Yang tak dang belaka tu, mereka menyerah diri ramai-ramai. Tak ada seorang pun yang dibunuh. Walaupun Sa'ad Ibn Ubadah kata, hari ini hari peperangan. Nabi kata, hari ini adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Hari yang Nabi maafkan. Allah muliakan orang-orang Quraisy. Lalu dikatakan bahawa dan padanya itu juga, pada peristiwa pembukaan kota Mekah ini juga, Nabi SAW li Quraisy ba'da an khataba fi jam'i, Nabi kumpul orang-orang yang kena tawan tadi. Nabi pun berkhutbah, ma tarabna anni fa'ilun bikum. Nabi tanya orang-orang hak kena tawan ni, hak kena tangkap ni, ramai-ramai ni, agak-agak apa pandangan kamu? Apa yang aku lakukan pada kamu? Agak-agak apa yang aku lakukan pada kamu? Adakah kamu ni akan dibunuh ke apa-apa? Dia kata, qalu akul karim, engkau lah saudara yang baik. Wa ibnu karim, dan juga engkau lah anak kepada orang yang baik.
Siapa anak pada orang baik? Abdullah tu ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah memang terkenal orang baik. Kamulah anak daripada orang baik dan kamu adalah orang baik. Nabi kata izhabu, pergilah kamu. Wa antum tulaqa, kamu semua dibebaskan. Padahal yang kena tangkap tu orang yang perang Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Orang-orang Mekah. Mereka pergi serang Madinah. Tapi bila Madinah, Nabi pergi tawar. Tak ada seorang Nabi bunuh. Begitulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya peristiwa itu juga berlaku di bulan Ramadan. Okey, wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.